Ayat yang kedua sikit lagi. Yas'alunaka madza yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yang bermaksud mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan bagi kedua-dua orang tua, iaitu ibu bapa, kaum kerabat, keluarga-keluarga yang terdekat yang memerlukan, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang di dalam perjalanan. Dan kebaikan apa sahaja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini, Allah nak bagi tahu bahawa perlu memberikan, mendermakan, mengeluarkan harta kepada ibu bapa yang memerlukannya. Jadi timbul persoalan, apakah hukum memberikan nafkah kepada ibu bapa? Terutamanya kepada ibu bapa. Bagi anak-anak yang sudah besar, yang mana mereka ini sudah bekerja, mencari rezeki dan sebagainya, maka para ulama bincang, apakah hukum memberikan nafkah kepada mereka ni? Para ulama 4 mazhab, terutamanya mazhab Syafi'i rahimahullah dan mazhab yang lain di kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka bersepakat bahawa di dalam hal ini adalah wajib untuk anak-anak itu memberikan nafkah kepada orang tua mereka dengan pemberian yang wajib, mengikut kepada kemampuan. Kadarnya adalah mengikut kemampuan si anak tadi, dan ia tidaklah menjadi tanggungjawab kepada anak yang si tua sahaja. Anak yang tua sahaja yang perlu memberikan nafkah. Namun para ulama menghukumkan bahawa setiap anak itu adalah illah yang sama, iaitu mereka ini adalah kerabat yang terdekat, yang mana semuanya itu adalah memainkan peranan, memerlukan memberi bantuan kepada ibu bapa mereka, terutamanya yang mana? Yang miskin. Terutama yang miskin, iaitu wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka. Jadi, ada orang dengan beranggapan bahawa pemberian kepada ibu bapa itu tidak wajib, maka mereka ini tidak memperuntukkan harta mereka kepada ibu bapa mereka ni. Dengan beranggapan bahawa, terutamanya di barat tu, kita tak naklah jadi budaya macam tu. Iaitu apabila umur 18 tahun ke atas, langsung terputus hubungan mereka ini sesama orang tua mereka. Orang tua pun tak ada nak ambil tahu pasal anak mereka, dan anak mereka pun tak ambil tahu dengan orang tua mereka. Namun kita dekat Malaysia ni, dia lama kelamaan macam tu lah. Dengan beranggapan bahawa menjadi tanggungjawab ibu bapa tu, waktu dia kecil, dia jagalah. Itulah tanggungjawab ibu bapa dia. Dengan beranggapan macam tu, apabila dia besar, maka dia hanya menumpukan kepada apa? Kejaya dia, kepada keluarga dia, sehingga dia tidak merasakan tanggungjawab dia kepada ibu bapa dia. Sebenarnya, menjadi hukum yang wajib kepada anak ini tak kira. Ada orang beranggapan bahawa yang perlu membantu ibu bapa ni anak yang sulung saja. Anak yang lain-lain itu berpada kepada anak yang sulung tadi. Jadi sebenarnya pemberian
memberikan nafkah. Itu adalah dengan apa? Semua daripada anak itu perlu memberikan nafkah kepada ibu bapa. Yang mana sekiranya mereka ini berkemampuan. Jadi kalau anak yang masih kecil, yang masih bersekolah dan sebagainya, yang masih lagi di bawah tanggungjawab ibu bapa, itu keluarlah daripada tuntutan tersebut. Tetapi bagi anak yang telah bekerja, ada kemampuan, wajib untuk memberikan nafkah kepada ibu bapa mereka. Dan juga dalam masa yang sama, memberikan kepada anak yatim. Memberikan derma kepada anak yatim. Derma kepada anak yatim ini dengan tuntutan yang sunat. Kalau tadi para ulama bincang yang ibu bapa tadi wajib. Membawa indikator hukum yang wajib. Namun yang lain-lain itu adalah dengan derma yang suruhan yang tidak wajib. Iaitu sunat. أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang bermaksud apa yang telah Allah kurniakan kepada Rasulnya daripada harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka ia adalah tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang miskin serta orang yang musafir. Ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang kaya daripada kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukan, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya amat berat azab seksanya bagi orang yang melanggar perintahnya. Jadi di sini Allah nak bagi tahu bahawa suruhan yang sama juga, iaitu mendermakan kepada orang miskin, kepada anak yatim. Dengan banyak ayat yang kita tahu berkenaan dengan suruh derma kepada anak yatim ini. Dan supaya apa? Supaya harta itu tidak beredar di antara orang kaya dalam kalangan kamu. Jadi infak ini, walaupun Quran itu sebut sebagai infak, tetapi sebenarnya dia dinamakan dengan pelbagai nama. Infak itu merujuk kepada derma. Infak itu merujuk kepada zakat. Hibah, infak itu merujuk kepada wakaf. Dan apa sahaja pemberian-pemberian itu, hadiah, semuanya adalah merujuk kepada infak. Tetapi jenis perkataan itu adalah mengikut kepada uruf dia. Misalnya apa? Contoh pemberian kepada orang kaya. Kan, pemberian kepada orang kaya. Mana kata dengar ada siapa yang terdengarlah yang mengatakan tidak boleh mendermakan harta kepada orang kaya. Mendermakan harta kepada orang kaya. Dilarang di dalam konsep derma, dilarang. Jadi kok mana pula yang macam tu? Kerana apa? Kerana mendermakan harta kepada orang kaya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Iaitu boleh untuk menderma kepada orang kaya. Namun, afdal tak afdal lah. Kan? Kalau afdalnya mendermakan harta kepada orang miskin. Namun pemberian kepada orang kaya, kita tak namakan dia derma.
tetapi kita namakannya sebagai hadiah. Dia menggunakan perkataan infak, tetapi dengan maksud apa? Dengan maksud hadiah itu tadi. Kita tak katalah kita derma kepada orang kaya, tetapi kita memberikan hadiah kepada orang kaya. Hukum dia apa? Hukum dia adalah sunat. Bukanlah ini di dalam, tak silap dengar ceramah di dalam radio. Ceramah di dalam radio mengatakan bahawa dilarang menderma kepada orang kaya. Sebenarnya dia bukanlah dilarang, tetapi perkataan tu tidak kena. Sebabkan uruf memberikan kepada orang kaya adalah hadiah. Derma kepada orang miskin. Infak juga, semua tu keseluruhannya adalah infak. Kita namakan sebagai infak, tetapi dengan perkataan-perkataan yang digunakan mengikut uruf. Derma, wakaf. Kalau zakat, pemberian yang wajib, nafkah yang wajib. Kita namakan juga nafkah, diri yang wajib, iaitu zakat. Jadi perkataan-perkataan tersebut adalah merujuk kepada nafkah. Dan supaya harta ini tidak berlega di antara sesama kamu. Jadi sebab apa Allah suruh beri orang ni, beri dekat golongan ni dan itu? Kerana apa? Kerana tidak mahu adanya harta itu hanya beredar di kalangan orang kaya sahaja. Jadi semua ini disedarilah oleh orang Islam, dan hatta orang bukan Islam pun membuat polisi yang sama. Iaitu apa dia? Untuk elak daripada untuk potongan daripada cukai, memerlukan kepada dia perlu buat CSR. Ini bukan pada kalangan orang Islam saja. Sebenarnya polisi ini diambil daripada orang Islam sendiri. Buat CSR, buat potongan cukai untuk bila melakukan derma dan sebagainya, itu adalah konsep yang mereka ambil daripada orang Islam sendiri. Yang mana diguna pakai di barat, itulah diambil daripada orang Islam. Supaya apa? Supaya harta ini tidak berlega di kalangan orang kaya sahaja. Jadi sebenarnya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran ini sahaja, sebenarnya ia boleh dibuat polisi untuk apa? Untuk ekonomi, untuk kitaran ekonomi yang baik. Jadi cukup sekadar itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini.